Assalamualaikum. Ini adalah buku klasik daripada Alfred Wallace, dan beliau mula datang ke kawasan ini dalam tahun 1854. Jadi sangat lama. Dan oleh kerana itu kita revisit apa yang beliau telah lakukan di kawasan Timur Jauh. So dalam pelayaran beliau ke kawasan ni, dia datang ke Semenanjung, kemudian ke Sarawak, dan selepas itu di Kepulauan Indonesia. Beliau telah mengumpul sebanyak 125,660 spesimen yang terdiri daripada mammal, reptile, bird, shell, leptodiptera, caloptera dan other insects. Jadi beliau adalah seorang professional collector di mana beliau collect, katalog dan menjual kepada museum di England dan di kawasan-kawasan Eropah sana. Jadi banyak collection beliau dibeli oleh museum pada ketika itu. Jadi beliau telah datang ke Melaka, singgah di Melaka, dan kemudian beliau telah pergi ke tempat pada ketika itu dipanggil Mount Ophir. Itu dia, Mount Melaka and Mount Ophir. Jadi di sini beliau menerangkan nampak pelbagai peninggalan daripada penjajahan orang-orang Portugis, Spanyol, dan juga kemudiannya daripada orang-orang British. Jadi dia telah berjalan dan menemui banyak kesan binatang beliau temui semasa dalam pengembaraan dia, hingga sampailah ke Mount Ophir. Itu adalah Gunung Ledang. Dulunya nama dia Gunung Ledang, dan pada ketika beliau melawat di sana memang terdapat banyak hidupan liar, dan beliau juga telah melihat tumbuh-tumbuhan yang beliau belum pernah tengok semasa beliau duduk di England. Dan dia juga mengambil tracker orang Melayu untuk bekerja dengan beliau dan memungut segala benda yang beliau dapat pungut. Kemudian pada bulan November, 1 November tahun 1854, beliau telah pergi ke Sarawak sebagai guest kepada James Brooke. Dan di situ beliau telah tinggal di kawasan Santubong. Ada pondok dia dulu, katanya. Dan beliau juga pergi merantau Sungai Sadong hingga menghala ke Serian sana. Jadi jauh beliau berjalan, dan juga sampai ke Bau, dan banyaklah benda-benda yang beliau jumpa. Ini flying frog yang beliau jumpa, dan beliau banyak menangkap, membunuh orang hutan di sekitar kawasan Kuching. Jadi kalau baca dekat sini, rupanya kawasan Kuching tu banyak orang hutan, kerana adalah hutan besar di sana. Kemudian daripada sinilah beliau memikirkan mengenai evolution dan menulis satu makalah yang diterbitkan di England daripada pemerhatian beliau semasa tinggal
di Mount Santubong, dan itu adalah dipanggil precursor kepada apa yang beliau nampak di sekitar Timur Jauh. Dan beliau seterusnya daripada sini akan pergi ke Pulau Jawa dan pulau-pulau kecil, Sunda, ke Bali, ke Lombok. Di sinilah beliau nampak ada perbezaan antara binatang di Bali dengan binatang di Lombok. Dan itu yang beliau describe, dia dinamakan sebagai Wallace Line, yang memisahkan di antara barat dan timur, yang di sebelah barat lebih mirip kepada binatang-binatang Australia, dan di sebelah timur adalah mirip binatang daripada kawasan Asia. Jadi Wallace Line sangat penting dalam kajian biogeografi dan juga kajian evolution kepada pelajar biologi, khususnya pelajar plant dan juga pelajar zoologi. Kemudian beliau telah pergi ke pulau kecil bernama Ternate atau Ternate Island. Jadi pada tahun 1860 beliau voyage from Wageo ke Ternate, dan di sini di Ternate lah beliau telah mendapat penyakit malaria, dan semasa di sinilah, semasa menghadapi penyakit malaria, beliau telah menulis mengenai teori evolution beliau. Dan itu dia. Daripada sini beliau telah pergi ke arah sebelah kiri, dan semasa demam tu beliau telah mengarang idea mengenai evolution, dan idea itu telah dihantar kepada Royal Society, dan daripada situ mereka melihatnya, dan cepat-cepatlah Charles Darwin menulis mengenai teori evolutionnya, dan teori itu dibaca sekali serentak, apa yang ditulis oleh Wallace dan apa yang ditulis oleh Charles Darwin. Tetapi oleh kerana Wallace duduk di hutan, maka Wallace lah yang ditinggalkan. Orang mengingati bahawa teori evolution itu adalah daripada Charles Darwin. Sebenarnya Charles Darwin melihat apa yang telah ditulis oleh itu Pak Cik Alfred Russel Wallace, dan terus beliau menulis apa yang dilihatnya di kawasan Galapagos. Jadi itulah cerita dia, dan kita akan sambung lagi cerita-cerita yang lain. Ini adalah buku saya yang ketiga saya beli. 2 lagi buku orang pinjam tak pulang-pulang. Jadi tak tahulah apa terjadi dengan 2 lagi buku The Malay Archipelago yang dipinjam, tidak dipulang. Assalamualaikum.